Okey Prof, kita berganjak pula kepada segmen kita yang kedua yang diberi nama di sini adalah laman pula dah tengok. Lawan buli cyber. Kita tak nak dah lagi berdepan kita duduk dalam, kita kata macam apa? Duduk kat rumah, berkurung kat bilik. Kalau kita tahu benda tu kita dah dibuli lah apa semua, asalkan ada sahaja komen-komen yang kita rasa kita tak senang, orang mencaci, mengeji, cuba untuk membuka aib kita, menyebarkan gambar-gambar yang tak senonoh dan sebagainya, asalkan kita tahu yang kita tidak terlibat, bagi saya kita perlu fight, kita kena lawan. Jangan jadi seorang, kita kata macam rakyat yang lemah dengan benda-benda macam ni. Sebab bagi saya, kalau kita sendiri lemah, itu akan memberikan satu bonus point kepada pembuli untuk dia terus lagi melaksanakan agenda buli mereka. Dan juga mungkin macam Prof kata tadilah, akan menyebabkan juga orang-orang yang mungkin tak pernah kenal kita pun dia nak join juga sama. Okey, untuk segmen yang kedua ini, soalan kita okey Prof, apakah cara terbaik untuk kita memberi teguran yang konstruktif dalam platform digital tanpa kelihatan atau dirasakan seperti melakukan buli? Pada pendapat saya lah kalau kita nak komen sesuatu yang mungkin negatif lah terhadap seseorang tu, dan kita pasti orang tu memang betul-betul melakukan dia, sebab kadang-kadang kita jangka saja sebenarnya orang tu tak buat pun, tapi kita je yang sekat jarang kan macam tu nak masuk bot sekali saja nak buat kacau kononnya. Tapi kalau kita betul-betul lah mungkin pakar bidang atau memang orang yang bertauliah untuk menegur, contohnya bagi saya ialah direct messaging atau PM to P lah atau kalau kita nak letak di umum mungkin kita buat in such a way that dia bukan terhadap orang tu saja, maknanya dia umum. Adalah lebih baik jika begini umum, maknanya kita tidak relate dengan mangsa atau orang yang kita anggap buat benda tu jadi benda tu, statement tu tidak terlalu personal itulah kerana kita tak pasti sebenarnya orang tu pun boleh saman kita balik kalau yang kita tegur tu tidak betul-betul yang benda yang dia dilakukan dia boleh saman malu balik kepada kita itu satu. Jadi nombor dua tu ialah kalau ada cyberbully yang ramai, contohnya kita yang mula-mula initiate katalah 5 orang, tapi dia dah berjangkit yang second wave apa benda, third wave apa benda tu sampai 500 orang, 5,000 orang. Tak perlulah kita balas satu-satu. Bagi saya, lupakanlah episod itu, you gerak benda lain. You tak perlu rasa, kita mangsa, you tak perlu rasa down pasal benda tu, bagi saya lah. Sebab itu hanya akan menyebabkan image you rasa rendah dan you tidak boleh move forward. Kita akan still stuck dengan zaman yang kita rasa yang orang tu kutuk kita, orang tu tegur kita, orang tu naya kita, dan kita akan rasa stres, tertekan. Dan itulah sebenarnya yang dia nak, supaya you runtuh dan you tak boleh maju ke depan dan you tersangkut dalam fasa yang itu, you tak boleh move forward. Jadi cuba macam betul yang Azin cakap, kita kena move forward. Kita tak boleh biarkan diri you menjadi mangsa cyber. Kalau you rasa perlu, you just off the internet. Jangan tengok internet. For some reason you tak perlu tengok internet, especially bahagian tu lah. Of course lah, kita tak boleh lah elakkan diri tengok internet sebab kita kadang-kadang bekerja masih lagi perlu tengok some programs, perlu tengok some app, perlu tengok ada berita terkini dan sebagainya, tapi tak perlulah tengok yang social media ni. Even close your account mungkin kalau terpaksa. Itu antara benda yang you terpaksa buatlah jika keadaan gitu mendesak. Tapi itulah diri you sendirilah. Ini kita cerita yang mangsa yang tidak melakukan atau orang tuduh atau orang dia buat benda kecil tapi benda tu jadi besar-besar dan sebagainya tu, dia kena protect diri dia lah, protect diri dia, increase you punya self confidence. Jangan stuck dengan benda tu. Kalau you rasa you tak sampai satu tahap you tak boleh nak menghadapinya, masalah emosi terlalu tinggi, psikologi you tertekan sangat tu, you perlu laporkan kepada seseorang untuk dapatkan bantuan. Kalau you remaja, mungkin mak ayah you contohnya, atau mungkin ada kawan-kawan you yang kawan ni pun kadang-kadang dia orang yang jadi perpetratornya. Ni cerita kawan yang mungkin yang baik, mungkin dia pengawas, mungkin dia senior yang exemplary senior, ataupun orang yang kita boleh rujuk lah, atau junior counselor atau sebagainya, something that yang kita boleh rujuk kalau kita rasa segan nak cerita dengan cikgu. Tapi kalau kita ada cikgu atau counselor atau bimbingan, cikgu bimbingan atau sebagainya tu, report kepada mereka.
dapatkan bantuan mungkin sampai satu tahap kalau you ada masalah, saya bukan psikiatris tapi kalau ada sampai satu tahap mungkin you perlukan pharmacological treatment, mungkin certain ubat untuk kurangkan kemurungan you, untuk kurangkan anxiety you, untuk kurangkan stres you. Ada ubat-ubat yang tertentu yang tapi perlu diberi oleh doktor lah, janganlah beli apa benda mushroom lah, apa benda vape yang pelik-pelik, apa dadah apa semua ni. Dapatkan bantuan itu antara yang benda yang secara legal dan juga betul lah untuk anda dapati. Saya faham kalau dalam kes-kes macam ni sebenarnya kadang-kadang bukan semua, pihak atasan termasuklah ibu bapa atau sekolah, kadang-kadang dia malas nak ambil dia malas nak ambil berat pasal benda ni banyak sangat berlaku. Dia pun tak larat nak handle kadang-kadang. Tapi kalau benda ni sampai satu tahap yang besar, you kena teruskan. Kalau mungkin katalah contohlah mak bapak tak nak dengar, you cuba dengan cikgu. Kalau cikgu tak nak dengar, you cuba dengan mungkin ada ahli keluarga, makcik atau sebagainya. Dapatkan juga bantuan dapatkan make a lot of noise supaya you dapatkan bantuan tu. Jangan hurt yourself. Ada dalam kes-kes tertentu mungkin bukan Malaysia, dia cuba dia main dengan pisau, potong toreh tangan, cubaan ada betul-betul. Especially anak-anak remaja yang putus cinta. Betul. Lepas tu gambar pula terperangkap, ada pula gambar lucu-lucu ni jadi dia rasa tertekan dan sebagainya, orang ugut dan sebagainya. Itulah dapatkan bantuan. Mungkin sampai satu tahap mungkin terpaksa polis pun masuk campur. Contoh dalam kes-kes tertentu di mana jenayah-jenayah menggunakan gambar-gambar lucah contohnya. Jadi cyberbully ni dia macam-macam bentuk. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang ialah mungkin you terlanjur dengan someone ataupun ada keluar gambar-gambar you yang tak berapa senang dilihat dan sebagainya. Dapatkan bantuan dari segi law betul-betul melalui polis dan sebagainya. Itulah pendapat saya. Okey, macam Prof kata tadi kan, dapatkan bantuan, jumpa dengan ibu bapa. Kalau ibu bapa mungkin tak nak dengar, jumpalah dengan guru. Kalau guru pun tak nak dengar, carilah kawan-kawan yang bukan kita kata kalau ni. Selain daripada bantuan-bantuan yang sedemikian kan, ada tak lagi macam apakah bentuk-bentuk bantuan yang ada? Macam contoh mungkin kaunseling ke? Kalau Prof boleh share lah kan, supaya kita tengok, kita tak nak sebenarnya kebanyakannya mangsa-mangsa bully yang kita tahu, yang kita selama ni mungkin kita tak ada dengar. Bukan tak ada berlaku, tetapi sama ada mereka mungkin tak tahu itu bully. Ataupun kalau kita tengok yang dalam kajian yang sebelum ini kan, kajian tanda aras tahap kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan murid dan ibu bapa, menyatakan bahawa anak-anak remaja kita sekarang ni sudah mula normalizing bully cyber. Dia tak anggap benda-benda macam mengeji ke apa semua tu kan. So ada ke bentuk-bentuk bantuan lain yang disediakan mungkin oleh NGO ke, ataupun agensi-agensi ke, ataupun mungkin HUKM ke, ada ke contoh kan. Mungkinlah kita boleh bagi tahu kan kepada kita punya pendengar supaya mereka tahu ada benda ni dan dia boleh tampil ke depan, bangkit supaya dia boleh fight benda ni. Okey, pada pendapat saya lah untuk kes-kes cyberbully yang teruk, kebanyakannya dia akan refer juga kepada pihak berkuasa lah, which is the police and things like that. Tetapi saya rasa ministry level contohnya seperti CSM dan sebagainya tu, dia juga boleh membantu. Saya rasa saya pun tak berapa pandai sangat IT ni, tapi ada beberapa cara supaya website-website tertentu mungkin yang tak boleh masuk dan sebagainya. Tapi kalau you biasa katalah you menerima cyberbully itu dalam bentuk-bentuk platform tertentu, mungkin platform-platform macam tu tak boleh you langgan ataupun you teruskan. Jadi in the end you yang kena dapatkan bantuan. Tapi itulah bentuk tu, kalau rasa macam cikgu dan sebagainya tu. Selain daripada tu, saya rasa kalau NGO mungkin ada NGO tertentu yang boleh bantu. Tapi kadang-kadang bila NGO ni tak semuanya yang free of charge. Dia kadang-kadang dia ada sedikit bayaran contohnya untuk dapatkan bantuan tu. Dan ini mungkin kalau untuk dewasa mungkin okey, dia boleh bayar. Tetapi kalau mungkin untuk remaja dan sebagainya, itu mungkin satu benda yang mungkin sukarlah untuk dia perolehi. Lebih-lebih lagi kalau di sekolah dan sebagainya, saya rasa yang paling ni ialah sama ada guru-guru di asrama dia, kita panggil kadang-kadang ataupun kaunselor tertentu, cikgu bimbingan, cikgu kaunseling dan sebagainya. Dan kalau misal kata perlu, dia boleh dapatkan bantuan tu melalui sekolah untuk dapat referral kepada hospital ataupun klinik yang tertentu untuk dia luahkan. Itulah pasal cyberbully ni, dia boleh sampai ke tahap fizikal tu. Dia boleh tahap mental, dia boleh tahap ke fizikal sampai dia boleh rasa macam kemurungan,
depression, rasa rendah diri sangat dan sebagainya. Tapi itulah dia terus melanggan internet tu. Kalau dia terus melanggan internet tu dan tak ada orang yang tahu dia mengalami masalah tu, itu sukar. Cara nak kenal budak-budak in a way cyberbully ni, kita sukar nak kenal. Melainkan dia mempunyai simptom dah. Contohnya dia selalu tak datang sekolah atau tak boleh bangun pergi sekolah pagi-pagi, dan kita bila tanya-tanya kita dapat pasal malam di internet, katalah semalaman. And then kita nampak tengok dia withdraw dan sebagainya. Itulah fungsi ibu bapa ataupun guru kalau dia di sekolah dan sebagainya, untuk mengorek ataupun mendapatkan rahsia-rahsia macam ni, dan sukar dapat daripada mangsa ni. Mungkin dia terpaksa tanya kawan-kawan rapat pelajar tu sendiri untuk dapatkan bantuan atau the whole scenario, sebab kadang-kadang it's bits and pieces yang susah you nak piecekan all this jigsaw unless you terpaksa interview lah, jadi macam investigator lah kan, interview sana interview sini dan dapatkan. Mungkin dia high performance dulu, tapi dan saya pun pernah mengalami macam tu, dia high performance tapi lepas tu oleh kerana ada masalah keluarga dan juga keluarga yang cyberbully dia, pasal masalah harta lah, tanah lah sebagainya, dan dia menyebabkan bully ni menyebabkan keluarga dia berpihak, ada dua pihak pula, pihak dia dan juga pihak satu lagi, pihak lagi satu tu lagi besar, bully sampai dia dah tak boleh belajar, susah nak concentrate. Dia kata orang sihir dia dan sebagainya. Saya tak pastilah yang sihir tu. Saya rasa lebih kepada perasaan mungkin. Tapi itulah dia dah jadi terjejas pelajaran dia, terpaksa extend banyak kali, sampailah kita terpaksa rujuk kepada pakar psikiatri, dapatkan treatment dan sebagainya, sampai satu tahap macam tu. Itu maksud saya lah. Tapi itulah untuk pada yang especially kanak-kanak dan remaja, dia kena tahu bila yang dia perlukan treatment tu. Jangan simpan sampai you cederakan diri you atau you nak suicide dan sebagainya. Dapatkan treatment tu. Kalau orang yang terdekat mungkin tak boleh bantu you, cuba reach out lagi atau dapatkan bantuan melalui orang tu untuk dapatkan bantuan lain. Tak semestinya semua you tanggung sendiri, dan mungkin ada kawan-kawan lain yang telah mengalami dan telah recover. Ini mangsa-mangsa yang telah direhabilitasi lah lebih kurang. Mereka juga boleh bantu you untuk menangani masalah-masalah sedemikian. So saya percaya jugalah kalau kita kata kita nak suruh dia bangkit, dia nak dapatkan kekuatan tu pun ambil masa. Tapi saya yakin dan percaya support system itu juga kena kuat. Betul. Kalau support system ni macam contoh parents pun tak nak ambil tahu, tak ambil kisah pun. Bab kecanduan internet ni dah satu hal dah. Yang memang tak boleh nak lepa dah. Yang kita kata sekarang ni bukannya setakat 8 jam sehari, 12 jam sehari dah. 24 jam sehari dah internet ni. Okey Prof. Dalam dongle lah kat sini. Itulah dia kan. Okey.